Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua anak murid cikgu. Okey, untuk pelajaran pada hari ini, kita akan uh, belajar tajuk amalan keselamatan, kesihatan dan kebersihan. Okay, aktiviti kerja ialah mengenal pasti keperluan amalan keselamatan, kesihatan dan kebersihan. Seperti mana yang telah kita bincangkan dalam Google Meet semalam, cikgu minta kamu melihat keadaan dapur di rumah masing-masing, di mana letaknya sinki, di mana letaknya dapur dan susunan peralatan-peralatan di dapur. Okey, jadi pada hari ini kita lihat pula apakah peraturan di dapur. Okey, memandangkan kita sekarang masih berada dalam fasa PKP dan kita tidak boleh hadir ke sekolah seperti biasa, jadi kita tak dapatlah untuk melihat bagaimana keadaan bengkel memasak. Tapi cikgu yakin semua dah tahu kan macam mana bilik masak cikgu Jah buat roti dengan kakak-kakak kita yang di tingkatan 5 tu ya. Okey, kita lihat dulu secara ringkas apakah peraturan di dapur. Pertama, sila pakai apron sebelum memasak. Okey, apabila kita nak memulakan aktiviti memasak, kita perlulah memakai apron. Semua tahu kan macam mana membentuk apron? Kamu dah belajar dulu masa kelas cikgu Rina asas masakan. Tak apa, nanti cikgu akan tunjukkan sekali lagi. Okey, kemudian kita jaga kebersihan di tempat bekerja. Tempat kita bekerja, tempat kita nak memasak ataupun kita nak belajar di dapur ataupun di bengkel tu mestilah bersih. Mestilah sentiasa bersih, tiada sampah sarap, tiada kekotoran, pinggan yang kita nak gunakan atau peralatan yang kita nak gunakan, kita mesti pastikan ianya bersih. Kemudian yang ketiga, pilih dan gunakan alatan yang betul. Okey, ada berbagai-bagai alatan di dapur atau di bengkel memasak ya. Jadi untuk memasak ataupun untuk macam kita nak buat roti, kita kena tahu apakah alatan tu, apa fungsi dia dan bagaimana cara nak gunakan alatan tu. Jadi nanti kita tak silap lah ataupun ia digunakan dengan selamat. Yang terakhir, apabila nak masuk ke dapur, pertama sekali yang kamu perlu lakukan ialah masuk dengan kebenaran guru. Jangan dah siap-siap semua pakai apron, dah siap-siap letak periuk atau kuali dekat dapur baru nak bagi tahu cikgu. Tak ya, sebenarnya kamu kena masuk dengan kebenaran guru. Maksudnya guru kena ada bersama kamu semasa kamu nak masuk ke dalam dapur. Okey, ini sekali mas gambar peraturan di dapur. Ada banyak lagi peraturan di dapur tapi kita tengok dulu apa yang asas ya. Okey, apabila kita dah dapatkan kebenaran daripada guru, kita mestilah memakai seragam yang bersih, apron yang penuh, kasut sesuai dan juga sarung tangan pakai buang. Okey. Okey, murid-murid cikgu, kenapa kita perlu menjaga peraturan di dapur ataupun di bengkel masakan? Kita perlu menjaga peraturan untuk mengelakkan kemalangan di dapur. Apakah kemalangan di dapur? Mari kita lihat sama-sama. Pertama, kemalangan di dapur biasanya terjadi akibat kecuaian pekerja. Kita lah, ya. Ianya boleh berlaku ketika mengisar, mengadun, memotong dan membuat pelbagai kerja menggunakan mesin ataupun terkena elektrik, luka, terhempap apa-apa yang berat ataupun adalah beberapa kemalangan daripada kecuaian kita yang lain ya. Kedua, pekerja iaitu kita murid-murid juga perlu mengetahui amalan pertolongan cemas.
peti pertolongan cemas perlu diletak di tempat yang senang dicapai. Okay, semalam cikgu dah cerita sedikit pasal peti pertolongan cemas. Nanti kita akan huraikan lagi apa itu peti pertolongan cemas, apa yang patut ada dalam peti pertolongan cemas dan bagaimana kita menggunakan bahan-bahan peralatan di dalam peti pertolongan cemas tersebut. Kemudian nombor 4, pastikan ia dilengkapi dengan alat-alat dan ubat-ubatan yang diperlukan dan dijaga setiap masa. Yang kelima, ia juga berhampiran dengan peti pertolongan cemas. Kita hendaklah sediakan senarai nombor telefon doktor, hospital dan ambulan yang terdekat. Okey, sekarang mari kita lihat langkah-langkah keselamatan di dapur. Ada 6 yang telah disenaraikan di sini untuk keselamatan diri. Yang pertama, kita mestilah bekerja dengan tenang. Kedua, gunakan baju yang ringkas daripada kain yang tidak mudah terbakar seperti kain kapas. Seperti baju sekolah kamu tu, bolehlah kalau kita nak masuk ke dapur. Tapi sebaik-baiknya kita gunakan seragam memasak tadilah yang warna putih tu kan. Okay, nombor 3, lantai mestilah kering, tidak bersepah dengan makanan atau tidak terlalu licin. Sebab tu kita kena pakai kasut getah untuk mengelakkan kita daripada tergelincir. Nombor 4, ikatkan rambut yang panjang atau gunakan net, topi supaya rambut tidak jatuh ke dalam makanan atau tersangkut pada alatan yang sedang bergerak. Seperti alat pengadun kek, mesin basuh kain dan kipas. Okay, tak apa sebab kamu pun semua kelas kita pakai tudung kan yang perempuan. Tudung pun kita perlu masukkan ke dalam sebenarnya, ke dalam baju. Yang lelaki perlu berambut pendek dan kemas. Okey, yang kelima kita gunakan kasut. Ni tadi cikgu cakap bertapak getah, padan dan tumit rendah selesa dan bertutup. Yang keenam, kita mesti jalan dengan cergas. Tapi jangan berlari-lari ke sana sini. Jalan dengan cergas tu maksudnya cepatlah. Jangan bila cikgu minta kamu basuh alatan ke ataupun mengambil bahan-bahan masakan, lambat sangat jalan, tak ada semangat. Kita bila kita nak memasak ni, kita kena bersemangat. Okey. Sekarang kita lihat keselamatan alatan. Nombor 1, padamkan suis utama sebelum memasang palam atau plug. Tangan mestilah kering. Ini adalah bahan ataupun alatan elektrik ya. Jadi memang sebelum kita gunakan ataupun kita berhubung dengan peralatan elektrik tu, kita perlulah mengeringkan tangan kita dahulu. Okey. Kemudian gunakan kain ketuhar atau kain memegang periuk ketika mengangkat periuk dan kuali panas. Janganlah tiba-tiba nak jadi hero pula kan. Baru je masak dalam kuali tu, kita pun nak angkat dengan tangan. Kita mesti gunakan kain ataupun kain pemegang periuk. Nombor 3, kacau dengan senduk kayu atau senduk yang bertangkai kayu. Dia tak nak tangan kita panas lah nanti. Okey, keempat, jika hendak tuang air panas, bawakan teko besen bancuh kepada cerek air panas. Kalau kita dah masak air tu, janganlah kita bawa cerek kita tu daripada hujung ke belakang ataupun daripada tempat dapur masak tadi, kita bawa cerek tu jalan dalam bengkel. Bahaya kita tak tahu. Buat dia terjatuh ataupun cerek tu terlepas, dah kena kita ataupun kena kawan-kawan. Okey, akan menjadi melecur. Kelima, hiris makanan arah ke bawah di atas papan pencincang. Okey. Nombor 6, lap mata pisau dengan menghala sebelah yang tajam jauh daripada anda. Jangan sekali-sekali tinggalkan pisau atau benda yang tajam di dalam besen berisi air. Yang ni kita kena praktikal. Sebenarnya cikgu kena tunjukkan kamu macam mana kita nak hiris bawang ke, nak hiris lobak,
kentang kan, kalau kita nak buat inti. Nanti kita akan belajar inti. Macam mana kita nak buat inti kari puff, nak potong, nak racik-racik kentang. Jadi nanti kita akan buat praktikal lah. Tapi walaupun kita tak boleh masuk dalam bengkel dalam pada waktu yang terdekat ni, cikgu akan tunjukkan melalui video nanti. Yang ketujuh, buangkan penutup tin untuk mengelakkan diri daripada terluka. Okey, ke-8, apabila menghulur barang tajam seperti pisau atau gunting kepada orang lain ataupun kawan-kawan kita, kita mestilah hulurkan tangkainya dahulu. Kita tak boleh hulur yang bahagian depan yang tajam tu. Okey. Yang ke-9, gunakan pelapik periuk untuk mengalas periuk panas. Kenapa? Kalau kita letak je periuk panas tu atas meja, mungkin meja kita tu alas dengan plastik. Jadi plastik tu akan terbakar lah ataupun dia akan melecur kan. Okey. Okay, untuk keselamatan di dapur, kita perlulah labelkan semua bekas barang dengan cermat. Nanti kita tengok ya macam mana dapur Cikgu Jah tu. Ya, kita labelkan apa setiap almari, setiap ruang-ruang dalam kabinet tu kita perlu labelkan. Jauhkan dapur daripada permukaan kayu. Sebenarnya tak digalakkan dapur kita tu dibuat daripada permukaan kayu. Kenapa? Nanti kita bincangkan kenapa. Okay, tangkai cerek dan periuk mestilah ke dalam. Tangkai cerek dan periuk mestilah ke dalam. Ke dalam tu maksudnya masa kita nak masak air tu, guna cerek tu, dia punya tangkai tu jauhkan daripada tempat laluan kita. Sebab takut kita terlanggar atau dia akan jatuh lah. Itu pun nanti cikgu akan tunjuk. Kita tak boleh, bila cikgu cakap mungkin kamu tak boleh nak bayang macam mana kan. Tapi boleh kamu tanya mak kamu juga, mak kamu mesti tahu. Okey, keempat, periksa tiub gas dari masa ke semasa. Okay, bila kita memasak, kita gunakan gas. Ya? Gas. Kalau kamu tak tahu macam mana rupa tong gas tu, kamu tanya dekat ibu atau kakak. Minta tolong mereka tunjukkan kamu. Dia ada tiub dia yang menyambungkan gas tu ke dapur kita, dapur masak. Jadi tiub tu kita mesti lihat sebab jika berlakunya kebocoran, ia adalah satu yang berbahaya. Okay, nombor 5, barang-barang yang mudah terbakar seperti kain pencuci dan minyak tanah mestilah disimpan jauh daripada api. Okay, ke-6, nyalakan gores api sebelum memasang gas. 7, jauhkan kepala anda daripada ketuhar apabila memasang api ketuhar. Dan ke-8, buka pintu ketuhar sebelum memasang api. Ini semua kita akan tunjukkan secara praktikal ataupun secara amali bila kita masuk ke bengkel ya nanti. Kita doalah kita dapat kembali ke sekolah seperti biasa. Okey. Untuk latihan, cikgu akan bagi kemudian dalam grup WhatsApp. Okey. Untuk pembelajaran hari ini, kamu tengok dulu video yang cikgu bagi ni secara sekali imbas lah sebab cikgu nak bagi kamu pengenalan tentang apa yang kita akan belajar nanti. Okey. Itu saja untuk topik pada hari ini. Nanti kita akan jumpa lagi pada minggu depan, hari Khamis ya. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum.